Baik. Jadi untuk sementara ni ada apa-apa tak persoalan? Ustazah, Ya, dia sila. ada, saya serahkan kepada Nur Suhada untuk Sila. menentukan soalan. Ni ada soalan daripada Tur Rahim ni. Silakan. Saya tak nampak skrin sebab saya share skrin kan. Okey, sila. Ada Ustazah, daripada mesej ni ada 3 soalan daripada Kak Tun ni. Soalan pertama, batalkah wuduk seseorang yang mendapat kemalangan hingga menyebabkan berlaku pendarahan dan perlukah berwuduk semula? Soalan kedua, bolehkah solat dengan wuduk yang kita tak yakin masih ada atau sudah batal wuduk? Dan soalan ketiga, bolehkah mengeringkan air wuduk atau membiarkan air wuduk kering sendiri? Okey, yang pertama saya jawab dulu. Pertama, okey. Kejap soalan-soalan tu ada dekat ruangan chat ke apa Dalam chat. Ada Ustazah. Dalam chat Kejap Ada ni dalam messages. Okey, yang pertama tadi, adakah wuduk kita apa? Batal. Terbatal bila mana dia berlaku kemalangan, betul kan? Betul. Okay, yang pertama tuan-puan muslimin muslimat sekalian, kata tadi kan kita dalam keadaan kemalangan. Contohlah kita ni nak pergi solat Jumaat, contoh nak pergi masjid. Naiklah motor ke naik kereta, tiba-tiba kemalangan. Kemalangan tu dalam keadaan kita cedera. Dalam kemalangan tu pastilah kan orang yang kemalangan, pada awal-awal kemalangan tu kita dalam keadaan yang tidak stable kan. Dalam keadaan yang kita dalam kemalangan tu pun kita macam apa yang berlaku ni? Contoh begitu kan. Kita dalam keadaan yang macam terpinga-pinga dan sebagainya. Ya. Dalam bab ini disebutkan kalaulah dalam berlaku kemalangan tadi ada darah kan sebagai contoh. Keluarnya darah naik motor, kemudian kena langgar, lutut kita berdarah. Dalam tadi kita dah berwuduk tadi. Baik, cukup kalau yang pertama cukup kita nak bersihkan wuduk tadi dulu. Bersihkan darah tadi. Bersihkan darah tadi sebab kita tahu darah tadi kalau darah yang sikit yang kita boleh bersihkan untuk kita nak kerjakan ibadah tadi kan, solat tadi, maka kita bersihkan, kemudian kita hentikan tempat pendarahan tadi. Hentikan tempat pendarahan tadi, dan kalau kita rasa dan kita yakin bahawa tadi dalam keadaan kemalangan tadi tidak menjadikan benda-benda yang batal solat, batal wuduk tadi. Contohnya kita dalam keadaan yang masih waras, dalam keadaan yang tidak pitam, sebagai contoh kan, ada orang yang kemalangan dia pitam. Jadi kalau dalam bab tu lain pula cerita dia. Sebab tu dia banyak situasi. Kalau dalam keadaan kemalangan yang kita sedar tak pitam, cuma berlaku pendarahan kecil, maka lap tadi darah tadi, hentikan darah tadi, wuduk tadi tak batal. Kena ingat wuduk tadi tak batal. Darah-darah yang kecil yang boleh dilap dan sebagainya tidak batal. Contoh lagi, saya bagi situasi lain. Katalah kan kita dah ambil wuduk, contoh kita dah ambil wuduk, tiba-tiba jerawat terpecah. Jerawat terpecah, ada darah keluar. Adakah itu membatalkan wuduk kita? Tidak. Itu pun tidak. Jadi maksudnya di sini luka-luka kecil yang kita boleh lap, yang boleh kita hilangkan tadi daripada anggota kita, kemudian kita boleh terus pada solat. Jadi ianya tidak membatalkan. Tetapi seandainya tadi orang kemalangan tadi, lepas-lepas kemalangan dia pitam sekejap, kemudian tersedar. Kemudian dia kata, aku nak pergi solat ni. Contoh kan. Jadi dalam ketika itu dia perlu untuk mengambil wuduk semula. Dalam keadaan itu dia perlu untuk mengambil wuduk semula dan barulah untuk pergi menunaikan ibadah solat. Jadi situasinya berbezalah. Jadi kalau tadi dalam bab-bab yang darah-darah kecil, contoh luka ataupun contoh lagi tadi kita kata jerawat terpecah ke, ada luka, darah dan sebagainya, cukup dengan lap. Perkara itu tidak membatalkan. Baik, itu pertama. Yang kedua tadi kalau tak silap saya disebutkan kalau kita ambil wuduk tapi kita was-was dengan wuduk kita, betul? Soalannya begitu kan? Bolehkah solat dengan wuduk yang kita tidak yakin masih ada? Okey. Maksudnya dia tadi dah wuduk tapi dia macam confused kan? Was-was lah tu, was-was. Dah batal ke belum? Kan dah kentut ke belum? Contoh. Jadi ulama khususnya mazhab Imam Asy-Syafi'i, ulama-ulama dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i menyarankan supaya kita teruslah ambil wuduk semula. Sebab apa? Kalau kita was-was wuduk tadi, solat kita daripada awal sampai habis confirm kita was-was. Daripada nak elakkan was-was, walaupun mungkin kita tak kentut,
Tapi kerana dah timbul was-was, syaitan ni biasalah kan. Sebab itu bila kita nak mula solat, kita digalakkan untuk ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ataupun baca surah-surah yang 3 kul sebagai contoh kan, nak elakkan gangguan ni daripada syaitan, ya, gangguan was-was ni. Jadi apa? Bila berbalik-balik tadi, kalau dia yakin, ni bab yakin, ni penting. Sebab itu dalam kitab-kitab, dalam bila bincang tentang bab batal tak batal ni, yang pertama-tama ulama tekankan tentang yakin. Kalau dia yakin, dia kata aku ni dah batal ke belum? Tapi dalam hati dia yakin. Yakinlah belum lagi kentut sebab tak ada angin pun, tak busuk pun, tak keluar, rasa macam kat punggung ni tak keluar apa-apa. Dia yakin bahawa wuduk yang dia ambil tadi masih ada, dia tak kentut, walaupun ada was-was timbul mula-mula, tapi dengan keyakinan tadi maka tidak perlu dengan wuduk yang baru. Okey, pertama. Sebab itu kena penting yakin ni. Okay, yakin. Dan yang kedua, kalau dia rasa yakin tapi masih lagi was-was sebab dia masih tak ingat kan. Wuduk dia lama sangat dah dari tadi, daripada maghrib tadi, dah lepas solat maghrib sempat lagi borak-borak kan, contoh pergi masjid, pergi surau lepas ni, sempat borak-borak dengan kawan sebagainya, sempat pula minum-minum air sebagainya. Maka apa? Dia tak ingat. Dah kentut ke belum, dah batal ke belum contoh. Maka lebih baik memperbaharui wuduk tadi. Itu lebih baik. Ya, sebab kita nak elakkan supaya dalam ibadah ataupun waktu kita mengerjakan solat tadi terus berterusan dengan was-was tadi. Was-was ni kita tahu itu penyakit yang sengaja syaitan campakkan ke dalam hati manusia supaya ibadah tadi kita tak tenang. Tujuannya bila tak tenang kita tak boleh fokus, tak khusyuk. Kita duduk daripada dah takbir tadi, dah sampai tahiyat pun masih lagi fikir wuduk tadi sah ke tidak, batal ke tidak, sampai ke sudah, masih fikir. Jadi sebaik-baiknya memperbaharui wuduk. Tapi kalau bab tadi kita bincang yakin, maka tidak perlu memperbaharui wuduk. Itu penting yakin dan tidak. Baik, itu yang kedua. Dan seterusnya yang ketiga tadi apa Sudah? Bolehkah mengeringkan air wuduk atau membiarkan air wuduk kering sendiri? Baik, ni bab ni pun selalulah orang tanyakan sebab kita ada solat solat sunat wuduk juga kan. Perlukah untuk kita keringkan ataupun biar dia kering sendiri? Itu pun dalam dua bab yang ikutlah. Benda ini tidak membatalkan pun solat kita. Ada orang selesa dengan tapi kan biasa kalau kita ambil wuduk kan airnya sangat banyak. Ada orang yang cuma dia keringkan pakai tangan saja kan. Macam tu kemudian renjis balik pun tidak ada masalah. Ada orang pula yang ambil lap tuala kan. Baik, dalam bab ini dibincangkan dalam kita ada solat sunat wuduk kan sebagainya. Kalaulah orang yang tadi sebab kita tahu wuduk ini pun tadi kita bincang hanya sebagai syarat sah, perkara membatalkan, rukun wuduk, perkara sunat dalam wuduk. Itu yang kita bincang. Rupa-rupanya dalam wuduk ini pun ada benda-benda lain. Contoh benda-benda lain tu kelebihan dalam wuduk. Apa antaranya orang yang menjaga wuduk ini, orang yang bila dia suka ambil wuduk ini, dalam wuduk itu sendiri kita tahu setiap kali kita ambil wuduk, apa yang berlaku? Dosa-dosa kecil kita akan mengalir sama dengan wuduk-wuduk tadi. Jadi bila kita bincangkan tadi bab wuduk tadi, ada orang yang dia suka untuk cuma bila kita kata bab lap wuduk ni, ada orang yang dia lap cuma dengan tangan. Tak ada masalah lah kan, sebab masih lagi berbaki-baki basah tadi. Tak ada masalah, itu pun tidak membatalkan wuduk dan tidak membatalkan solat dia. Solat terus, tak ada masalah. Ada pula orang yang ambil kain dan dia lap kering habis ni, kemudian dia wuduk. Itu pun tidak membatalkan wuduk dia dan tidak membatalkan solat dia pun. Solat dia sah. Kerana dia punya syarat dia adalah dengan mengambil wuduk. Bukanlah dengan syarat dia, pastikan air wuduk tadi ada baru boleh solat, tidak. Itu bukan syaratnya, kita kena jelas syaratnya adalah dengan mengambil wuduk. Bukanlah kena pastikan air wuduk tadi kena ada baru boleh solat, itu pun tidak Jadi sebab itu kita kena jelas. Jadi bolehkah atau tidak itu terpulang. Itu terpulanglah pada puan dan tuan sekalian. Sebab ada orang contohlah muslimat kan, kita lah lepas wuduk ni orang-orang yang bekerja. Saya cakap contoh orang yang bekerja kan, dia dah ambil wuduk, dia nak solat, lepas ambil wuduk tu dia nak pakai tudung. Pakai tudung, solat, kemudian siap-siap nak masuk kerja balik ni. Jadi bila dalam keadaan tu dia rasa selesa bila pakai tudung tu, dalam keadaan dia nak lap dulu baru pakai tudung. Itu terpulang lah. Kan sebab itu ikut situasi. Jadi sebab itu puan-puan sekalian, bab-bab ini tidak ada masalah. Yang penting benda ini tidak menjejaskan pun solat kita nanti. Wallahu a'lam bisawab. Saya rasa jelas ke tidak? Jelas. Jelas. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak bertanya satu soalan Ustazah. Okey, sila. Okey, saya Puan Awin dari Bukit Canggang. Ziana.
Saya nak bertanya Ustazah. Contohnya ketika berwuduk, kita contohlah ketika kita menyapu air ke wajah dan pada ketika itu di dalam hati kita kita berdoa. Moga air wuduk yang kita basuh tu wajah kita bercahaya, kita doa semoga ketika di padang mahsyar contohnya. Dan contoh lain ketika kita basuh tangan kita berdoa moga kita menerima buku amalan baik kita melalui tangan kanan dan jauhkan diri kita daripada menerima buku amalan kita di tangan kiri. Adakah itu dikatakan sebagai kualiti ketika berwuduk dan adakah ia tidak mengganggu tata tertib kita ketika berwuduk? Okey, subhanallah. Baik, terima kasih kepada puan yang bertanya soalan. Kita tahu wuduk ini kalau yang puan tanya tu dia dah masuk ilmu tasawuf Bagus soalan tu, yang lain pun boleh take note lah, sama-sama kan kita belajar. Itu dah masuk ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni apa? Ilmu rohani, kejiwaan hati, spiritual kita yang dari dalam. Sebab itu kalau dalam bab tasawuf, sebab itu kan ulama-ulama tasawuf ini mereka bincang benda ibadah ni lebih dalam. Contoh dalam macam tadi puan sebutlah, maksudnya kalau orang lain dia hanya memandang ibadah ni, rukun ni basuh tangan, cuci muka, basuh kaki, tertib, niat tu semua rukun. Kan dari sudut orang yang menjaga bab ibadah saja, dia jaga dari sudut rukun sajalah. Tapi dari sudut yang nak kualiti, kita bincangkan tadi kualiti wuduk, kualiti solat, maka tasawuf itu kita masukkan. Tasawuf ni ilmu tasawuf lah, ilmu orang kata tasawuf ilmu dalaman kita masukkan juga kualitinya. Sebab itu tadi macam puan kata, boleh tak kalau kita nak basuh muka kita niatkan, tangan pun kita niatkan. Baik, dalam hadis tidak pun dinyatakan bahawa Nabi buat benda tu. Maksudnya kalau kita buat ni adakah dia bid'ah ataupun sebagainya. Baik, kita kena jelas benda-benda baik yang kalau kita rasa kita buat itu kita lebih merasai khusyuk, lebih fokus, lebih kita rasa wuduk kita lebih baik, lebih berkualiti, silakan, tak ada masalah. Tapi dia akan jadi masalah macam tadilah puan kata, boleh tak Ustazah kalau saya tadi niat kan sambil cuci muka, tadi kan rukun kan, kita jaga rukun, cuci muka tadi, basuh muka, kita niat moga-moga Allah jadikan wajah kita ni bercahaya nanti di padang mahsyar waktu hari kiamat, kita niat. Tapi bila kita niat tadi kita lupa pula, lepas ni nak basuh yang mana, kan, kita berjaga-jaga. Maksudnya kalau sekiranya benda itu memberi kesan sehingga kita terlupa anggota mana yang nak kena cuci, lepas ni nak buat apa pula, benda itu kalau ianya memberi kesan sebegitu, lebih baik tidak buat. Sebab kita nak jaga apa tadi? Jaga rukun dulu. Kan kita nak jaga rukun dulu. Sebab itu bila bab ini kalau orang yang dia dah terbiasa, kan orang yang baru-baru tu mungkin iyalah kan dia akan memberi kesan dia nak buat tu juga kan, orang nak buat lah macam yang disebut tadi, tapi lepas buat tadi lupa lah pula lepas ni nak kena basuh apa, jadi elakkan dulu. Tapi kalau bagi orang yang dah biasa, bagi macam yang bertanya tadi, saya yakin dah biasa buat kan, jadi dah biasa buat, dia pun selalu buat, jadi tak ada masalah pun dengan lupa anggota ataupun lupa nak buat apa lepas tu, nak diteruskan pun tak ada masalah. Sebab apa? Saya nak kongsikan dalam satu hadis riwayat Abu Daud bagi Nabi menyebutkan apa maksudnya. Tidak ada seorang pun yang berwuduk kemudian dia memperelokkan wuduknya lalu mendirikan solat 2 rakaat yang dia fokuskan hatinya serta wajahnya dalam mengerjakan solat, melainkan wajib buat dirinya syurga. Dalam hadis ini Nabi mengatakan bahawa kalau orang yang dia menjaga kualiti wuduknya, memperelokkan wuduknya, kemudian dia bersedia untuk melakukan solat, maka dijamin untuknya wajib ke atasnya syurga. Maka sebab itu kita kata memperelokkan wuduk ni samalah macam kita kata bab solat pun bab solat ni kita nak khusyuk macam mana? Khusyuk ni macam-macam cara Dalam kitab, ada satu kitab saya baca, dia fokuskan cerita bagaimana untuk fokus khusyuk dalam solat saja. Ada orang berbeza-beza. Ada orang kata, Ustazah saya kena solat dekat tempat sunyi baru khusyuk. Ada orang begitu. Ada orang pula dia fokus dengan cara lain. Macam-macam. Sebab itu dia berkaitan tentang hati kita. Kalau dalam keadaan macam tadi puan sebut, kalau dalam keadaan doa macam tu lebih fokus, puan rasa wuduk tadi lebih berkualiti, terus buat. Tak ada masalah, silakan. Itu maksudnya lah kita nak jaga kualiti ni macam mana. Kita yang tahu diri kita. Bagi orang-orang yang nak mula buat macam puan ni, kena biasakan. Jadi bila kita buat,
dalam keadaan itu kita tidak teragak-agak dengan keadaan ataupun anggota apa lagi lepas ni kita nak buat. Itu satu. Dan bila kita bincang lagi bab solat, saya nak kisahkan satu lagi. Mungkin ada soalan lain ke? Sebelum ada soalan lain saya nak kongsi satu kisah. Kalau ada soalan lain lepas ni terus on mic je, terus tanya. Baik, soalan satu perkara kita nak kongsikan berkaitan tentang Bilal bin Rabah. Mungkin ada orang yang pernah dengar pun cerita ni. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nabi tanya Bilal bin Rabah. Bilal ni siapa? Bilal ni muazzin Nabi kan. Bilal bin Rabah ketika mula-mula sebelum dia peluk Islam tu, bila dia mengaku ataupun bila dia mengucapkan kalimah syahadah dan memeluk Islam, macam-macam kesiksaan yang dia dapat. Batu dihimpit ke badannya, dibaringkan di atas padang pasir yang panas, macam-macam. Dan dia menjadi muazzin Nabi. Bilal ni bukan orang handsome pun, orang yang gelap, berkulit gelap, bibir tebal dan sebagainya. Ini menurut pandangan ulama. Apa eksklusif ataupun apa istimewanya Bilal ni? Nak kata fizikalnya tak handsome, diseksa masa baru-baru peluk Islam. Tapi Nabi jumpa Bilal, Nabi kata apa? Ya Bilal, hadathini bi arji amalin amiltahu fil Islam. Nabi kata apa? Wahai Bilal, hadisini, ceritakan padaku tentang amalan yang paling terbaik yang kamu lakukan di dalam Islam. Bila kau peluk Islam, apa amalan yang kau buat yang paling terbaik? Cerita pada aku. Nabi tanya Bilal. Maka Nabi kata apa? Sesungguhnya aku mendengar bunyi tapak kakimu di hadapanku dalam syurga. Subhanallah. Bilal tak mati lagi. Bilal masih belum masuk syurga. Kita belum kiamat lagi. Tapi Nabi dah dengar tapak, sebab Nabi dah pernah dibawa masuk oleh malaikat, masuk dalam syurga, masuk dalam neraka, nak tengok situasi orang dalam syurga, dalam neraka bagaimana. Jadi ketika itu Nabi dengar bagaimana tapak kaki Bilal bin Rabah dalam syurga. Maka apa? Bilal kata apa? Tidaklah aku melakukan amalan yang paling baik di sisiku. Aku ini tidak berwuduk pada waktu malam atau siang, melainkan aku akan mendirikan solat dengan wuduk tersebut dengan kadar yang ditetapkan untuk aku. Maka apa? Rupa-rupanya Bilal bin Rabah ni dia suka jaga wuduk dia. Dengan wuduk tadi, bila dia ada masa terus buat solat. Buat solat. Maksudnya dia memperbanyakkan solat sunat. Subhanallah. Sebab itulah kita tahu selain tadi kita bincang wuduk ini dapat menghapuskan dosa-dosa kita, dosa kecil kita bukan dosa besar. Dosa besar kita kena minta ampun dengan Allah dengan solat sunat taubat. Kita kena jelas dosa-dosa besar ni kita ada kaedah dia, taubatun nasuha. Dosa-dosa kecil ni inilah antaranya dengan wuduk, dengan solat, dengan puasa, dengan Al-Quran, dengan zikir, istighfar sebagai contoh. Itu perkara-perkara yang dapat menghapuskan daripada dosa-dosa kecil kita. Wallahu a'lam bissawab. Ini baru bab uduk kita tak masuk lagi bab solat rupa-rupanya. Belum lagi tayamum Jadi tak apalah kita nantilah kita jumpa lagi next slot. Nanti kita akan fokus solat pula. Sebab bab solat ni ibu-ibu lagi banyak sebenarnya. Sebab kita nak jaga 13 rukun. Ada perkara sunat lagi, ada perkara batal solat lagi. Ada orang masa confuse, Ustazah saya makan, ada tak ini batalkan solat? Kena faham, kalau makan dalam waktu solat itu batal. Kalau makan sebelum waktu solat kita boleh lagi berkumur-kumur, itu tidak membatalkan solat. Itu beza dia. Kan masih orang ada lagi yang confuse benda-benda begitu. Sebab itu kita akan bincang itu untuk slot yang kedua, bab solat. Bab solat ni lagi banyak lah sebenarnya. Kan jadi mungkin bab solat tu nanti saya akan masukkan juga bagaimana solat cara duduk. Sebab itu orang yang bila solat ini, nak kata solat ini kefarduan dia bagaimana, sehinggakan orang yang tak berdaya pun tetap kena solat. Nabi kata apa? Sehingga kan disebutkan kalau tak boleh nak solat dengan gerakkan mata, sehingga kan begitu, solat dengan hati. Maksudnya macam mana? Kalau kita dah terbaring, mata pun dah tak boleh bergerak kan. Orang yang sehingga kan begitu boleh pakai mata. Kalau yang contohlah kan dia terbaring, anggota dia tak boleh bergerak, kepala pun tak boleh gerak, solat pakai mata, angkat mata, tunduk mata begitulah, kelipan mata. Tapi kalau sehingga kan ada orang yang mata pun kan ada kan kita jumpa kadang-kadang dekat ICU sebagainya kan yang kritikal, mata pun duduk tegak, buntang ni begitu, tak boleh nak bergerak. Jadi disebutkan solat dengan hati. Kan nak katanya banyak-banyak bab ibadah ni, ibadah solat ini sehinggakan sebegitu sekali kita kena jaga. Kan kalau bab-bab lain mungkin katakan bab puasa, orang gastrik boleh lagi nak buka puasa, kena gantilah kan. Tapi dalam bab solat kita kena jaga sehingga sebegitu sekali kena tunaikan. Sebab itu kita nak bincang ni banyaklah bab solat, insya-Allah akan datang Saya persilakan Cik Lailatul Fatihah binti Abdul Razak
Naib Ketua Puteri UMNO untuk menitipkan pesanan beliau lah. Silakan kalau ada, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita muliakan Nakibah lah saya panggil. Kalau nak diingat-ingat program kita malam ini Usrah, jadi saya panggil Nakibah lah. Besar je jawatan tu. Yang berbahagia Dai ataupun Ustazah Nur Hidayu, yang dihormati juga Ketua Bahagian UMNO Bahagian Kuala Langat, Tuan Zurihan Yusof, Naib Ketua Puan Hajah Rukiah, dan juga peserta kita pada malam ini lah. Pertama sekali saya ingin menyampaikan salam daripada Ketua Pergerakan Puteri UMNO Bahagian Kuala Langat, iaitu Cik Asuma Bibi Muhammad Salih, kerana tidak dapat bersama-sama kita pada malam ini kerana ada perkara yang tak dapat dielakkan untuk bersama-sama kita malam ini. Saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah lah kepada Biro Agama UMNO Bahagian Kuala Langat bersama Biro Agama daripada sayap wanita dan juga puteri yang dapat mengadakan program. Kalau nak diikutkan, Biro Agama UMNO Bahagian dalam musim PKP ni dah banyak kali dah buat ceramah, usrah, tapi pada malam ni adalah yang pertama kali untuk muslimat. Jadi saya amat berbesar hatilah kepada Tuan Haji Iwan Shahrum Shah kerana telah membuka jalan ataupun memberikan kedua-dua tangan untuk menjemput wanita dan juga puteri. Kalau nak diikutkan, kalau secara online ni kita tak puas lah kan. Tapi saya harap bila selepas ini kita dapat bersemuka, kita dapat membuat secara praktikal lebih-lebih lagi dalam perkara-perkara yang melibatkan fiqh dan usul fiqh ni lah. Kalau nak diingatkan bila ada usrah ni, saya teringatlah dulu masa saya sekolah tak tinggi. Cuma belajar kat UIA je. Jadi teringat masa kat UIA dulu, masa usrah setiap minggu mesti kena ada usrah, tapi kita rotate lah dalam satu kumpulan kecil tu lah. Jadi jemputan malam ni kita sangat berbesar hatilah kepada Ustazah Hidayu. Semoga dapat kita teruskan untuk setiap bulan untuk muslimat ni lah. Jadi ucapan tahniah sekali lagi kepada Biro Agama, Tuan Haji Iwan, Biro Agama Wanita, Puan Jamilah dan juga Puan Syuhada lah dapat mengadakan program seperti ini. Itu sajalah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seterusnya saya persilakan Naib Ketua Wanita Puan Hajah Rukiah Abdul Manan. Silakan untuk menitipkan sebarang pesanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berusaha Puan Hajah Jamilah Hashim selaku moderator merangkap pengurusi Biro Agama Wanita Bahagian. Yang berbahagia saya harap adalah Tuan Zurihan Yusof selaku Ketua UMNO Bahagian Kuala Langat, Tuan Haji Iwan Shahrum Shah pengerusi Biro Agama UMNO Bahagian merangkap pengerusi pelaksana program. Naib Ketua Puteri Puan Lailatul Fatihah, tetamu istimewa malam ini, penceramah yang berbahagia Dai Ustazah Nur Hidayu Muhammad Kamil, puan-puan muslimat bersama di atas talian yang dirahmati Allah,
Terlebih dahulu saya selaku naib ingin menyampaikan salam takzim daripada Yang Berbahagia Puan Haji Rozana Kamaruzaman, Ketua Wanita UMNO bahagian Kuala Langat, yang tidak dapat bersama-sama kita kerana ada urusan yang lain. Syukur Alhamdulillah. Kita baru sahaja disulami dengan penghayatan usrah atas tajuk Sahkah Solatku? Begitu pesona dengan huraian yang jelas. Ia satu tajuk yang amat penting bagi memperkemas tata cara solat dengan lebih meyakinkan, insya-Allah. Sesungguhnya mari kita terus mengimarahkan taman-taman syurga di laman usrah seperti ini yang dijadualkan secara berterusan akan dimaklum berikutnya. Tahniah kepada pihak Jawatankuasa Biro Agama UMNO bahagian dengan kerjasama Gabungan Wanita dan Puteri dalam usaha menghidupkan laman usrah bagi menyalur serta meningkatkan kefahaman khusus bab solat seperti malam ini. Mudah-mudahan melalui usaha yang murni ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa memberi ruang nikmat hidayah akan kecintaan ilmu yang mampu mengangkat para muslimat sebagai insan-insan solehah. Terima kasih kepada Yang Berbahagia Dai Ustazah Nur Hidayah di atas perkongsian ilmu yang amat bermanfaat. Di kesempatan ini juga, saya mewakili pengurusan wanita bahagian ingin memaklum bahawa persidangan wanita cawangan-cawangan kini mulai berlangsung sehingga tarikh akhir pada 30 November 2021. Dengan itu, tunaikanlah tanggungjawab perempuan mengikut saluran cawangan-cawangan masing-masing. Sempena bulan Maulidur Rasul, mari sama-sama akan berselawat ke atas baginda junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan teragung lagi mulia. Akhir kata daripada saya, tuntutlah ilmu selagi nyawa dikandung badan. Perbaiki amal mana-mana yang terkurang. Moga ia menjadi penyuluh hidup di dunia hingga akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya mempersilakan Yang Berbahagia Tuan Zurihan untuk memberikan ucapannya, dipersilakan. Terima kasih pengacara majlis bahagia Puan Syuhada bersama Puan Jamilah Hashim, masing-masing sepercaya pengurusi Biro Agama Wanita dan juga Pergerakan Puteri yang kita lalukan. Juga terima kasih bahagia Puan Dai Nur Hidayu Muhammad Kamil yang kita jemput khas pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak dapat meluangkan masa memenuhi undangan kami. Bahagia Puan Haji Rukiah Amanan, Naib Ketua Wanita, Puan Datuk Fatihah, Naib Ketua Pergerakan Puteri, Tuan Haji Iwan Charumsah, Pengurusi Biro Agama dan Dakwah UMNO bahagian Kuala Langat, tuan-tuan dan puan-puan kepimpinan bahagian kepimpinan wanita, puteri, sosial di peringkat-peringkat cawangan, sahabat masing-masing, semua yang hadir pada malam ini. Alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala. Saya sempat bersama start 91 minit tadi, sekarang 9.32. Dan saya ni di outdoor ni, saya buah pokok kelapa ni, Ustazah Hidayu. Dengan suasana malam yang sejuk, dalam kampung pokok kelapa ni, tapi pasal boleh tukar background jadi tak nampak dah pokok kelapanya. Dan alhamdulillah saya dapat ikut satu persatu. Terima kasih banyak-banyak. Saya pun takut nak cakap banyak ni. Puan Jamilah kata kena tamat 22.30, sekarang dah 22.33 ni. Dah over time. Apapun, alhamdulillah saya setuju rakan-rakan tadi berkata, ni baru cerita wuduk Ustazah. Kena buat 2 hari ni, buat wuduk ni baru habis. Saya pun ada soalan sebenarnya, tapi pasal soalan dah ditutup, jadi saya tak dapat nak tanya kan. Jadi next saya akan bawa soalan saya ke depan dah. Alhamdulillah malam ni
bukan saja kita dapat mengikuti perkara-perkara yang wajib pasal wudu, perkara yang sunat, perkara yang membatalkan, yang makruh, termasuk juga tentang share kelebihan-kelebihan dari segi tasawuf dan sebagainya tu. Jadi saya ingat kalau kita buat tajuk wuduk ni, saya rasa 4 minggu turut-turut tak habis kot. Kan? Jadi ini mungkin, tapi pada saya daripada kita pindah ke tajuk-tajuk lain, satu tajuk yang besar ni kita atau nanti kita khatamkan betul-betul, saya rasa lebih baik kot daripada kita lompat kepada tajuk lain. Yang ini seolah kita tak, saya nampak rakan-rakan ramai ni. Alhamdulillah malam ni saya baca dari segi penyertaan ni hampir 100 orang. Antara penyertaan yang teramai lah boleh dikatakan semenjak kita buat program ni, dan wajah-wajah yang saya tengok dalam gambar ni ramai yang sebenarnya nak tanya soalan. Tak puas hati. Jadi Puan Jamilah tadi dah potong ni, Puan Jamilah kena bayar hutang ni pada orang-orang yang nak tanya ni, tak ada mana bagi nak tanya soalan. Bermakna alhamdulillah program ni diminati ramai, dan juga penjelasan daripada da'i kita jelas, tepat, suara pun kuat. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan program kita akan diteruskan di masa ke masa. Program kita akan mendapat rahmat daripada Allah SWT, dan kita mendapat ilmu yang baik untuk menyempurnakan ibadah kita, supaya ibadah kita lebih sempurna bermula dengan wudu. Jadi pada saya itu saja. Selamat bersidang kepada semua cawangan, wanita, pemuda dan puteri. InsyaAllah nanti kita akan susun kebahagiaan bersama ketua-ketua sayap, sama ada sebelum persidangan atau ketika tengah musim-musim persidangan. Itu saja pada saya. Mohon dibuat ampun dan maaf. Tahniah kepada penganjur, Tuan Haji Wan, tahniah kepada Biro Agama Wanita dan Puteri. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf Ustazah Nur Hidayu kalau ada tersilap kata. InsyaAllah jumpa di kampung nanti. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Tuan Zulihan dan kepada semua yang hadir pada hari ini. Dan sebagai penutup, saya mohonlah kalau boleh Ustazah untuk membacakan doa penutup supaya kita yang ada di sini semua mendapat keberkatan. Amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih. Silakan. Baik, khair. Terima kasih semuanya. Subhanallah, saya rasa ramai juga orang-orang hebat dalam ni sebenarnya. Subhanallah ya. Jadi ketua bahagian, biro-biro agama, ketua wanita, ketua puteri semuanya, insya-Allah. Jadi kita tutuplah ya halaqah atau usrah kita dengan doa. Ba'da a'udzubillah, kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأهل البيت وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم أحينا بالإيمان ومتنا بالإيمان ودخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بحسن خاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا هب لنا ذرياتنا من الصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وتقبل الله منكم inna wa minkum wa taqabbal ya karim. Terima kasih semua. Maaf salah silap daripada saya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya serahkan semula kepada
moderator insyaAllah. Dan akhir kata, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua dan saya mohon ampun dan maaf sekiranya terdapat khilafan tutur kata sepanjang usrah ini berlangsung. Sesungguhnya yang sempurna itu milik Allah dan yang buruk tu datangnya daripada saya sendiri. Saya sudahi majlis dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr lillazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian. Terima kasih.